A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi kita dalam bahasa Al-Quran untuk siri yang kedua, iaitu surah Al-Fatihah ya. Surah yang pertama dalam Al-Quran, itu kita akan menggunakan teks surah lazim insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Effendi, dan boleh lihat rakaman rakaman untuk YouTube channel ataupun Facebook dari Ustaz Effendi MTT ataupun Ustaz Effendi dalam rakaman insya-Allah. Untuk stand kandungan seperti biasa telah dimaklumkan di dalam siri pengenalan lagi di mana di sini para pelajar akan mempelajari berkenaan dengan tiga kaedah. Yang pertama, pelajar kena menguasai mencerakinkan perkataan dalam surah. Maksud mencerakin ialah pelajar mengetahui satu persatu perkataan. Walaupun dia tak tahu makna, tapi dia tahu ini satu perkataan, ini satu perkataan, ini satu perkataan ya. Yang kedua, membezakan perkataan tersebut adakah dia partikel, kata nama ataupun kata perbuatan. Okey, yang ketiga barulah dia menghafal makna perkataan. Okey, walaupun demikian, jika pelajar kesukaran untuk menguasai yang kedua, dia boleh langkau lah kita kata yang step yang pertama ni, yang terus pada yang ketiga. Okey. Untuk standard pembelajaran, pelajar di akhir siri ini surah Al-Fatihah dapat menguasai ketiga-tiga yang telah kita bincang tadi ya. Seterusnya kandungan ini telah kita lihat pada siri pengenalan ya, antara 9 surah yang akan kita pelajari lah. Jadi kita berada dalam step yang pertama lah, yang pertama itu surah yang pertama, surah Al-Fatihah ya. Okey, untuk buku teks ini adalah buku teks kita, insya-Allah. Pastikan bagi tulis nama, tingkatan dan juga nama guru lah. Bila dapat buku teks nanti. Okey, ini antara buku pemilihan terdapat di belakang. Di belakang buku teks ini terdapat kandungan. Itu kaedah mudah lah untuk kita menghafal kaedah yang pertama. Yang kedua ialah kita menggunakan kaedah mudah. Yang telah kita gunakan rajah dan juga peta untuk memudahkan pelajar mengetahui menguasai partikel, kata nama dan kata perbuatan. InsyaAllah inilah asas penjara kita. Terusnya surah Al-Fatihah kita akan mulakan, kita akan tengok pengenalan dan juga mencerakin, membezakan tiga jenis yang pelajar kena kuasai, tiga jenis perkataan ya, partikel, kata nama dan kata perbuatan, dan seterusnya menghafal makna perkataan. Surah Al-Fatihah bermaksud pembukaan dan diturunkan di Mekah dan mengandungi 7 ayat. Ayat yang pertama dan keempat membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat kelima dan yang ketujuh doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga banyak nama surah Al-Fatihah ni, bukan nama satu je Al-Fatihah ni. Antaranya ialah As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang. Syifa ada, Ruqyah ada, Solat ada. Antara nama-nama surah Al-Fatihah ya. Okey, di kata kunci kita belajar. Apa maksud kata kunci? Kata kunci ini ialah perkataan yang perlu kita hafal dalam surah Al-Fatihah ya. Jadi kita letak dalam bahasa Melayu di sini supaya pelajar boleh menguasai dengan mudah. Biasa bahasa Melayu ni bahasa kita kan. Bahasa Al-Quran ni bahasa Arab, jadi sukar. Jadi bila kita letak, kita pecah yang tiga sini, pelajar boleh tengok, oh ini partikel bentuk dia. Kita tahu dia adalah perkataan yang ringkas, yang tidak berfungsi kecuali ada perkataan lain bersama dengannya baru dia berfungsi. Sebenarnya tengok dengan, bagi, ke atas dan melainkan. Ini tidak ada makna, tapi bila ada perkataan lain barulah dia akan ada memberi makna ya. Okey, seterusnya kata nama ini sama juga dengan bahasa Melayu, kata nama Allah. Cuma yang ini sifat yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih. Okey, sifat ini dikenali juga sebagai kata nama, seperti alam, hari pembalasan. Okey, dan juga kata ganti nama diri. Engkau termasuk dalam kata nama juga. Okey, seterusnya kata perbuatan. Kata perbuatan ini dia agak sukar sikit je lah, bukan susah pula, jangan jadi satu halangan pelajar-pelajar. Okey, untuk kata perbuatan ini terbagi pada 3 kata perbuatan yang lepas, ataupun bahasa Inggeris dipanggil past tense, yang sekarang dan juga akan datang, ataupun kita akan teruskan dengan perbuatan tersebut. Okey, yang ini kita panggil fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, ataupun kata perbuatan semasa. Bila kita terjemah dia tidak ditambahkan apa-apa. Ini berbeza dengan fi'il madhi ataupun kata perbuatan lepas.
kata perbuatan lepas kita kena letak perkataan telah. Jika kita tidak letak perkataan telah, maka salah lah. Dia tidak menunjukkan perkara itu telah berlaku. Bila bahasa Melayu, bila kita terjemah kita letak telah, maka dia telah berlaku dah. Jadi ini sesuai dengan kata perbuatan lepas. Satu lagi kata kata perbuatan ialah kata perbuatan suruhan. Suruhan ni kita menyuruh lah. Tapi dalam surah Al-Fatihah ni kita minta dengan Allah, bukan kita menyuruh Allah. Jadi tak sesuai lah. Jadi lebih pada doa. Sebab kita panggil doa. Jadi bila kita terjemah, kita kena tulis perkataan lah. Jadi contoh di sini kita akan tengok surah Al-Fatihah. Jadi sini ada tiga contoh. Surah Al-Fatihah ni ada tiga contoh. Kita ada kata perbuatan lepas, kita ada perbuatan semasa dan juga kata perbuatan suruhan. Suruhan itu doa kepada Allah. Okey, ni penguasaan pertama yang perlu ada pada pelajar itu ayat yang pertama. Pelajar boleh mencerahkan. Mencerahkan maksudnya pecahkan satu-satu perkataan. Okey, kita tengok di sini antaranya ialah B itu satu perkataan. Sini sebenarnya ada alif sini dihafalkan. Okey, seterusnya satu perkataan, Allah satu perkataan, Ar-Rahman satu perkataan, Ar-Rahim satu perkataan. Itu ayat yang keempat, Maliki. Okey, ini satu perkataan Yaumi satu perkataan, Ad-Din satu perkataan. Jadi sini ada tiga, sini ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. 5 perkataan dalam satu ayat yang pertama ni. Ayat yang keempat ni ada 3 je, 1, 2, 3. Okey, itu penguasaan yang pertama yang perlu ada berpelajar iaitu menguasai mencerakinkan. Jadi sekali lagi mungkinlah pelajar tak suka, tapi bila kita tengok beberapa surah dan kita bila dah tengok buku formula, kita tengok haraf, kita tengok kata perbuatan, kita akan tengok partikel dan juga kata nama, lama-lama kita insya-Allah kita akan lihat. Okey, untuk yang penguasaan yang kedua ialah kita boleh pecahkan tadi pecahkan. Mana satu partikel, mana satu kata nama, mana satu kata perbuatan. Okey, bila kita nak pecah kita mesti dah tahu dia punya simbol dia ataupun dia tanda dia. Apakah dia ni kata nama ataupun dia kata perbuatan, betul tak? Kalau partikel kita kena hafal je lah. Dari pengalaman kita kata. Kata nama dia ada konsep, insya-Allah kita akan tengok dalam buku formula. Yang paling mudah sekali dalam surah Al-Fatihah dia ada alif lam di depan. Bila alif lam dari sini maka ini adalah satu perkataan Okey, contoh alhamdulillah. Okey, yang kedua ialah di hujung perkataan ini berbaris bawah. Tengok ni. Lahi. Jadi ini kalau orang tak tahu dia kata satu perkataan, sebenarnya bukan. Ini ialah dua perkataan Li ni ialah partikel bagi lah ni Allah lah. Cuba tengok ini Allah lain sebab ada alif lam nama lah. Ada alif lam. Okey. Okey, yang ni bukan Ini bagi ni Allah. Bagi Allah. Rabbi sebab dia bagi di ujung ni bagi bawah. Al-alamin bagi bawah juga. Okey, untuk ayat yang kelima, kita partikel satu wa sini Wa ni ialah ataf ataupun penyambung menyambungkan dua. Ya kana abudun satu perkataan. Iyyaka nasta'in jadi penyambung. Sebagai kursi penyambung. Wa ni adalah bacaan Kita kata nama iyyaka. Iyyaka ni sebenarnya dua perkataan Ia hanya ke engkau. Hanya engkau. Okey. Seterusnya kita tengok lagi. Okey, kita nak tengok kata perbuatan semasa. Kata perbuatan semasa atau fi'il mudhari' ni pertama dia ada simbol sini huruf nun. Nanti tengok dalam buku formula perkataan biasa orang guna perkataan Anita. Anita alif nun ya ta. Jadi simbol lah ni untuk kami kami. Jadi kata Melayu ni ain bada abdi beribadat. Kami beribadat, kami mengabdikan diri kepada Allah dan hanya engkau nasta'in kami juga sama dengan ni. Kata perbuatan semasa iaitu kata perbuatan semasa juga. Ini kami memohon pertolongan. Okey. Mudah. Kalau pelajar tak faham, pelajar hafal dulu hafal dulu. Okey, seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sini dengan nama Allah. Okey, Allah Ar-Rahman ialah Maha Pemurah, Ar-Rahim ialah Maha Kasih. Insya-Allah terjemahan ni ustaz atau ustazah akan bagi kepada pelajar Cuma pelajar hafal je makna dia. Kita tengok sini. Okey, kita tengok yang hijai lah kata nama dia adalah alif lam Makanya ada alif lam maka dia adalah kata nama. Jadi dah bagi dah Rabbil Alamin. Ayat ni tak ada masalah, kita dah tengok tadi Ayat ketiga Ar-Rahman tak ada masalah. Dia lebih kurang macam Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Ar-Rahim. Alif lam di depan. Maka dia adalah
kata nama. Okey, Maliki ya, itu ada bawah Qaumi Ad-Din. Okey, jadi kita akan tengok nanti mudhaf pun ilaih, tapi tak apalah untuk hafalan dalam siri kita ni kita tak belajar ya. Nanti tak apalah. Semata kurikulum dia panggil. Okey, jadi di sini semua dah kata nama isim ataupun kata nama. Satu je partikel. Satu je. Okay, seterusnya penguasaan yang kedua ialah penguasaan yang ketiga lah. Penguasaan yang ketiga dah kita dah asing ni ya. Kata nama dengan juga partikel dan juga kata perbuatan kita dah asing. Kata perbuatan tak ada sini ya. Kita dah asing dah. Yang ketiga adalah pemahamannya makna dia. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Okay, boleh tengok dalam bahasa Melayu ni alam. Ain lam sekalian alam. Rabb Tuhan ya. Allah kita tahu lah. Okey. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Ini ada perbezaan maksud ni, bukan sama ni. Nak tahu boleh tengok dalam siri tadabbur surah Al-Fatihah ya. Ustaz buat ni. Pastikan subscribe, lepas tu tengok tadabbur. Tadabbur ni lebih apa tu maknanya lebih mendalam lagi. Kita tahu perbezaan. Dalam mata pelajaran hafalan ni kita tengok secara harfiah saja. Okey, yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Okey, Malik ya, apa maksudnya Malik? Kata Melayu juga milik. Nah, milik. Jadi Malik maksudnya pemilik, penguasa. Milik apa? Milik hari akhirat, hari kemudian, hari pembalasan, hari agama. Tapi yang terkenal, yang masyhur orang biasa guna ialah hari pembalasan. Seterusnya ayat yang kelima, tadi pun kita dah tengok tadi ya. Okey, ini sebenarnya dua perkataan ya. Terkaskan menjadi satu perkataan. Na'budu wa kata perbuatan. Kata perbuatan semasa ya. Okey, yang dua satu dan iyyaka kita jumpa nasta'in ialah fi'il mudhari juga atau kata kerja, kata perbuatan semasa juga. Itu kami memohon pertolongan. Ini biasa kita jumpa dalam apa ni? Dalam solat mesti baca lah. Kalau tak biasa jumpa Fatihah teruk sangat. Bukan Islam lah kita kata. Tak baca Al-Fatihah tak sembahyang lah. Okey, jadi yang kita baca dan pastikan kita fokus makna dia insya-Allah. Okey, seterusnya ayat yang ke-6. Kita tengok terjemahan dulu ya. Okey, kami mengakibatkan diri, kami beribadat. Ibadat ain ibadah lah. Ini kata asas dia. Okey, dan hanya engkau kami memohon pertolongan. Okey, kita tengok ayat yang ke-6 seterusnya ialah okey, ini satu perkataan pelajar-pelajar ihdi. Apa maksud ihdi? Ini kita bicara tadi ialah kata perbuatan suruhan tadi. Okey. Nah, satu perkataan ini sebenarnya tak buat pula ustaz. Okey, satu perkataan as-sirat, satu perkataan mustaqim, al-mustaqim. Okey. Satu perkataan. Kita tengok terjemahan dia. Jadi sini kita tengok warna merah ni ialah kata perbuatan ya. Kata perbuatan. Okey, engkau tunjukilah. Ini mesti engkau tunjukilah. Nah, ni kami. Oh, ustaz lupa nak buat pula sini. Okey, Itina, engkau tunjukilah nah kami ya. Sirat jalan mustaqim yang lurus. Okey. Baru masuk lah. Okey dah. Okey, seterusnya ayat yang terakhir ayat ke-7 panjang ayat ke-7 lah. Okey, sirat dah jumpa tadi, sirat jalan. Kita tengok dulu satu perkataan dulu. Alladzina satu perkataan. Okey, an'amta satu perkataan. Okey, kita tengok ni. Ini walaupun bercantum, sebenarnya dia dua perkataan. Ini satu perkataan, ini satu perkataan. Okey. Alaikum. Kalau orang tak belajar bahasa Al-Quran, dia tak tahu dia ingat ke satu perkataan, sebenarnya dua. Okey, baik. Okey, maksudnya jalan orang-orang yang. Sebab apa buat perungan ni? Sebab dia ada kaitan ya. Dia ada kaitan. Kita akan belajar nantilah, kita akan belajar kata nama berkaitan. Dia punya isim mausul. Alladzina. Okey, an'amta ini kalau merah ialah kata perbuatan ya. Kata perbuatan. Oleh kerana simbol pelaku itu berada di hujung dia an'amta ini bukan fi'il mudhari ini ada alif bukan fi'il mudhari. Ini adalah fi'il ataupun kata perbuatan lepas madhi ya. Pelaku dia ada di sebentar. Engkau ya. Okey, seterusnya okey, engkau telah beri nikmat. Nun aini ni'mat. Sebelah juga. Jadi engkau telah beri nikmat. Siapa yang engkau tu? Allah lah. Tak. Ke atas mereka ghairin al-maghdub. Satu perkataan alif lam di depan dia adalah isim atau kata nama. Ini sama dengan atas ni alaihim. Okey,
maksud dia. Ghairi maksud bukan. Dalam mahu tu orang-orang yang dimurkai alaihim ke atas mereka. Okey. Okey, wa ni ialah roh ataupun partikel. Dua-dua partikel. Partikel. Ini menidak. Yang ni menyambung. Menyambungkan ayat. Okey, la wala dhalin. Okey. Dan bukan orang-orang dhalin, orang-orang yang sesat. Dan bukan orang-orang yang sesat. Okey. Itu diharap semua pelajar dapat menghafal perkataan harfiah ini ataupun terjemahan surah harfiah dengan baik. Sebab surah Al-Fatihah sentiasa kita jumpa dalam solat imam baca, dalam solat maghrib, dalam solat isyak, dalam solat subuh lah. Dan kita sendiri pun baca surah Al-Fatihah. Kalau tak baca surah Al-Fatihah, kita rukun, tak sah sembahyang. Jadi tidak ada alasan lah, tidak tahu makna. Dah lama sangat lah baca, tak tahu makna juga. Allah. Apa benda lah kita ni orang Islam pada kata tu lah. Ini yang terdapat dalam buku teks ialah Ustaz masukkan supaya kita mudah nak ingat perkataan. Contohnya ialah kenalkah pelajar siapakah ini? Ini ialah Sultan Muhammad Al-Fatih, pembuka kota Konstantinopel. Rasulullah SAW pernah bersabda akan buka kota Konstantinopel nanti. Konstantinopel masa zaman Nabi tak buka lagi. Buka tu maksudnya orang Islam akan masuklah, akan dapat menguasai. Akan membuka kota Konstantinopel ni ialah sebab dengan sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. Yang dapat menembusi kata kota Konstantinopel yang sangat kuat kubu dia. Hampir dikatakan hampir beratus tahun, beribu tahun. Beratus tahun lah, hampir 1000 tahun. Kota ini dibina dan tak pernah diceroboi sebab kekuatan kubu dia, strategi tempat dia, lokasi dia sangat strategi. Tak boleh nak dilepasi lah oleh orang biasa. Akhir sekali kita Islam dapat tembus kota Konstantinopel ni oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, jadi gelaran Al-Fatih ni ialah membuka. Jadi kita ambil kata Al-Fatih, ingat Al-Fatih. Al-Fatih pembuka. Okey, cara lain lagi yang mudah kita nak ingat ialah sebab kita tahu bahasa Melayu ni yang banyak diambil daripada bahasa Al-Quran. Ini kita kata satu pemikiran yang jauh oleh ulama-ulama zaman dahulu, tuk-guru zaman dulu, ustaz-ustaz zaman dulu lah. Jadi masuk dia ambil perkataan bahasa Al-Quran, dia guna dalam bahasa Melayu, dalam bahasa pertuturan kita seharian. Jadi mudah kita nak belajar sikit ada bahasa Al-Quran sebab kita dah ada lah. Dia panggil perkataan-perkataan yang kita biasa guna. Contohnya kita tengok tadi, alam, milik, abdi, nikmat, hidayah. Ini di antara lah kita guna lah. Walaupun tidak ada yang tidak tepat sangat, tapi dia ada seiras makna dia. Tidak ada seiras. Okey, IMK ni adalah terjemahan surah Al-Fatihah. Pelajar, jadi tidak masuk dalam PSA, tapi dia sangat membantu kita dalam kita nak mempelajari untuk memperkukuhkan lagi pemahaman kita, penguasaan kita dalam surah Al-Fatihah. Jadi boleh baca dan boleh ingat ya. Okey, seterusnya info. Ini biasa imam lah. Bila kita solat, biasa bila imam baca amin, kita kena baca bersama dengan imam ya. Ada dalam hadis tu, di mana orang yang bersama akan diampunkan dosa bersama dengan imam. Okey, nama-nama lain lah kita bincang tadi. Seterusnya latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan penting bagi pelajar sebab pelajar mesti nak tahu macam mana bentuk format soalan peperiksaan. Okay, jadi antaranya bentuk soalan peperiksaan adalah bentuk dalam latihan pengukuhan. Boleh tengok. Okay, dalam konteks nanti boleh tengok muka surat 9. Ini di antara bentuk-bentuk soalan yang mungkin nak masuk dalam peperiksaan. Kalau ada perubahan pun sedikit je lah. Tapi ini antaranya. Okay, seterusnya buku formula nanti pelajar boleh tengok di bahagian belakang ya. Ini buku formula ni dia dapat membantu kita menguasai, memudahkan kita hafalan. Hafalan makna perkataan tersebut. Sebab dalam bahasa Arab ni dia ada kaedah dia. Kaedah yang sangat tersusun. Cuma kita dalam kaedah kita belajar bahasa ni kita nak supaya lebih mesra bahasa Melayu. Jadi banyak perkataan bahasa Arab kita telah terjemah dalam bahasa Melayu. Dan kita menggunakan kaedah baru lah. Biasalah zaman berubah lah. Sekarang kita nak itu inovasi lah kita kata dia buat. Kita menggunakan raja-raja, kita menggunakan bentuk apa tu dia panggil blok-blok supaya kamu mudah ingat dah. Okey.
Okey, ni yang Ustaz masukkan tadi. Contohnya lah, perjalanan lah. Bila kita macam ni mudah sikit kita ingat. Oh, pecah tiga rupanya bahasa Al-Quran ni. Satu partikel, kata nama dan juga kata perbuatan. Okey. Di dalam partikel ni, dalam dipanggil haraf jar, dalam jar ni ada banyak lagi. Contohnya ni, 9 ya. Jadi kamu tak perlu hafal semua. Jadi insya-Allah bila kita masuk satu surah tu, dia akan ada yang mengikuti perkataan-perkataan ini. Bermakna kamu akan hafal secara automatik. Secara automatik. Contohnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kamu tak guna li tadi. Lillah lah bagi Allah. Alhamdulillah. Ini tak guna lah. Automatik kamu akan hafal. Tak ada apa lagi. Alaihim. Alaihim dia tak him lah. Alaihim. Yang tadi yang cantum tadi. Perkataan yang bercantum. Alaihim. Dia dekat atas mereka. Automatik lah kamu dah hafal lah. Mula-mula ayat tadi ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Bermakna dalam surah Al-Fatihah tu dah ada dah. Li, ala, bi. Okey lah. Tidak ada lagi lah. Tidak ada. 3. Ada dah. Okey, ni taukid ni perlahan. InsyaAllah dalam surah yang lain kita akan jumpa. Surah Al-Fatihah lah. Surah kita tak ada tak ada yang ni. Okey, sini surah Al-Fatihah. Okey, itu penyambung tadi kita baca tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa dia. Wa tu maksudnya dan. Satu lagi ghairil maghdubi alaihim wa. Wa tu ialah dan. La tu ya ni. La. Bermakna dalam surah Fatihah tu ada dua lah. Wa ni dengan la. La bukan. Tapi tidak ada. Ada dua tapi yang ni ada. Surah Fatihah ni lebih pada ni. Okey. Okey, ni ialah tema yang kedua. Nanti kamu tengok dalam konteks tanda-tanda kata nama tadi ya. Yang kata nama kita bincang tadi dia ada alif lam di hadapan. Contoh. Satu lain ialah di hujung dia ada tanwin. Tapi dalam surah Al-Fatihah tak ada. Inilah mudhaf ilaih ada tadi. Ada mengikut daripada belakang. Malik yaumiddin lah. Tiga-tiga tu bagi bawah belakang. Di hujung dia. Di hujung. Okey, dan di haraf ni alhamdulillah ni panggilan ya Ahmad, ya Musa. Bila sebut ya tu tepat tu mestilah kata nama lah. Okey, ini pelajar tak boleh bimbang lah. Bila kita masuk satu surah kita selalu ulangi perkara ni. Lama-lama dia akan ingat. Sekarang ni mungkin ada pelajar tak boleh masuk dia kata susahnya. Tak boleh bimbang. Sebab bila kita masuk surah tu dia akan berjumpa, sentiasa berjumpa. Dia akan diulang insya-Allah kita akan menguasai lah. Yang penting pelajar jangan mudah rasa mengalah. Jangan mudah mengalah ya. Kuatkan tekad untuk belajar bahasa Al-Quran insya-Allah. Okey, ada lagi. Okey, ni terdapat dalam surah Al-Fatihah tadi kata silap ya. Okey. Kita dah berada di penghujung. Jadi Ustaz sangat mengharap kepada pelajar dapat menghafal perkataan tadi ya. Tadi dan juga boleh tengok apa-apa perkataan yang terdapat dalam partikel kata nama ataupun kata perbuatan insya-Allah. Jadi bila kita masuk satu surah dengan satu surah, insya-Allah pelajar akan dapat menguasai. Ustaz yakin pelajar dapat menguasai insya-Allah. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam surah An-Nas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.